Bismillah, Assalamualaikum, salam bahagia dan salam madani. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sila pendengar, saya menganugerahkan tuan-tuan dan puan ke siri podcast Founders Insight, where wisdom meets experience. Ini merupakan judul kali kita bawakan kepada tuan dan puan siri panjang podcast yang akan membicarakan tentang keusahawanan, pendidikan, cabaran dan usaha bagaimana membangunkan perniagaan. Dibawakan oleh Dewan Perdagangan Islam Malaysia (DPIM) dengan kerjasama DPIM Putrajaya. Siri ini akan membawakan tokoh-tokoh yang sudah tentunya berpengalaman jatuh bangun perniagaan, menceritakan sisi-sisi lain yang mungkin kita terlepas pandang dan mengangkat keusahawanan sebagai satu bentuk rezeki, cabang rezeki yang baik. Minggu ini saya, Muhammad Aiman Muhammad Salmi, Ketua DPIM Muda akan mengemudi wawancara ini dan kita merasa bertuah sebenarnya dapat membawakan tokoh yang tidak asing dengan DPIM sendiri, iaitu Tuan Presiden sendiri yang bahagia Tuan Haji Muhammad Sahamadin untuk berkongsi pandangan, idea, buah fikiran dan juga mungkin sisi dan sudut pandang yang jarang dikongsikan dengan sidang pendengar yang lain. Saya menganugerahkan kehadiran yang bahagia. Tuan, Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih, Mat. Kami sebenarnya merasa bertuah di Dewan Perdagangan Muda dapat bersama dengan pimpinan dan berkongsi sedikit pandangan mungkin ataupun pengalaman sejarah atau belakang supaya orang kita dapat semangat, inspirasi usahawan yang telah berjaya ataupun dalam kejayaan itu pasti ada jatuh bangun dan sebagainya. Mungkin sebagai permulaan, boleh ceritakan sikit latar belakang untuk manfaat semua penonton yang ada, pendengar yang ada, latar belakang, pengalaman, pekerjaan, pendidikan, banyak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Aiman kerana mengundang saya pada pagi ini. Terima kasih kepada DPIM Muda yang mengacarakan atau menjadi host kepada program ini yang sangat bermakna dan begitu tepat pada masa ini. Dan seperti yang Ustaz Aiman makluman tadi bahawa pada masa ini saya menerajui DPIM dan oleh kerana Dewan Perdagangan Islam Malaysia ini merupakan sebuah badan bukan kerajaan dan sudah tentulah khidmat yang kita berikan ini adalah kerja yang kita sebut sebagai salah satu ruang fi sabilillah. Dan dalam agama Islam sendiri begitu menekankan tujuan penciptaan kita sendiri sebagai khalifah di muka bumi inilah untuk memakmur alam dan memperbanyakkan kerja-kerja fi sabilillah. Dan kerana itulah DPIM merasakan ataupun dalam konteks perjuangan DPIM ini meletakkan bahawa perniagaan itu salah satu jihad dan kerja-kerja nak membangunkan aspek keusahawanan dan perekonomian itu merupakan satu perkara yang kita anggap sebagai satu kerja fi sabilillah yang perlu dimakmurkan ataupun diperkukuhkan. Dan dalam konteks itulah saya sebagai Presiden DPIM selain menjawab jawatan sebagai Presiden DPIM, saya juga seorang usahawan dan saya memulakan perniagaan itu agak awal dalam usia umur 27 tahun. Dan minat kepada perniagaan itu mungkin tercetus sejak saya di waktu usia muda lagi, kerana saya melihat almarhum ayah ada saya juga seorang peniaga kecil-kecilan dan kami didedahkan dengan perniagaan itu waktu kami kecil. Tapi perniagaan itu tidak perniagaan seperti hari ini, perniagaan yang boleh diusahakan melalui produk-produk yang ada dalam kampung sekitar kampung kami di kawasan Bangi yang tak jauh daripada Putrajaya. Jadi di situlah minat berniaga itu timbul dan sebaik saya tamat pengajian di Uniza, dulunya sekarang Uniza, dulunya Kuza, saya bekerja selama 4 atau 5 tahun. Lepas itu saya memulakan perniagaan dalam bidang pembangunan tanah atau pemajuan perumahan. Dan dari situ saya terus melangkah tapak demi tapak dan kata apa sempat
menubuhkan syarikat berbagai jenis perniagaan. Jadi kalau saya kira tu mungkin hampir 30 syarikat yang saya pernah wujudkan, tapi sebagainya telah ditutup, tapi sebagainya masih dekat. Jadi pada saya buka syarikat, tutup syarikat itu benda yang tidak menjadi satu benda yang asing lah. Dan hari ini beberapa syarikat masih dekat bertahan, dan saya melihat bahawa penglibatan generasi hari ini dalam perniagaan ini sewajarnya lebih awal daripada saya. Kalau saya mulakan pada usia 27 tahun, sepatutnya hari ini anak-anak yang belajar di universiti itu dah, ataupun habis sekolah tu mereka boleh menjalankan perniagaan. Belajar terus, tapi sewaktu belajar tu dah boleh menggunakan perniagaan. Dan hari ini sepatutnya itu boleh dilakukan dengan adanya teknologi digital ataupun bisnes secara online ni. Itu mungkin dekat awal itu mungkin saya boleh terang dari segi latar belakang saya tadi, seperti Ustaz Aiman minta. Lebih menarik latar belakang, cuma nak faham latar belakang Haji dalam bidang pendidikan dan pekerjaan itu adakah sama dalam bidang perusahaan ataupun macam mana? Dan macam mana Haji boleh, kalau istilahnya, terjebak ke dalam Dewan Perdagangan Indonesia ni, ataupun tak sengaja ke? Ya, memang saya dalam berlatar belakang pendidikan Islam, sekolah agama, kolej Uzar itu memang kalau agama, bidang pengajian saya pun dakwah. Tapi bila saya bekerja dan saya manfaatkan ruang bekerja itu untuk nak membina jaringan dan bercampur dengan golongan-golongan usahawan pada waktu itu. Jadi itu yang menyebabkan terjebaknya saya dalam bidang perniagaan. Dan perniagaan yang saya buat tu pula ialah berasaskan pembangunan tanah, dan kebetulan saya mempunyai harta-harta yang ditinggalkan oleh arwah ayah saya itu sedikit sebanyak. Kemudian diteruskan pula dengan mengusahakan ataupun membuat kerjasama dengan teman-teman arwah ayah saya itu dari segi mendapatkan sumber tanah tu kan. Jadi dari situlah saya nampak maknanya membina perhubungan merupakan satu intipati yang penting dalam kita nak memulakan langkah sebagai seorang usahawan, kerana kita dah membina jaringan terlebih awal. Dan saya alhamdulillah kerana selepas saya habis pengajian, saya terlibat dengan beberapa badan dakwah dan badan belia. Sebenarnya itu membantu saya untuk nak mendapatkan jaringan di kalangan orang yang lebih senior dalam perniagaan, dan di situ juga tercetusnya peluang untuk kita nak meneroka perniagaan apabila adanya kenalan-kenalan yang daripada rakan-rakan anak-anak usahawan yang lebih senior. Saya rasa itu pun boleh diaplikasikan untuk generasi hari ini. Maknanya anak-anak muda memang perlu berkawan dengan generasi yang lebih veteran dan lebih berusia. Saya waktu saya 20-an, saya berkawan dengan orang umur 50-an. So sekarang yang saya dah 50-an, kawan-kawan saya dah 70, 80 dan sebagainya dah meninggal dunia. Jadi itu sebenarnya perlu kita, untuk generasi hari ini perlu lakukan. Dan kalau kita berkawan dengan generasi yang sebaya dengan kita hanya bercerita tentang isu-isu yang dalam lingkungan kita saja. Macam contohnya generasi sekarang ni umur 30-an ni sepatutnya dah punya database rakan-rakan yang berniaga yang 50-an, 60-an. Sebenarnya rakan-rakan itu adalah sebenarnya rakan-rakan ayah kita. Dan sebenarnya kita boleh mudah boleh dapat tu sebab memang rakan ayah kita. Jadi gunakan network ataupun leverage sepenuhnya rakan-rakan ayah kita tu. Daripada situ mungkin akan mencetuskan peluang-peluang baru untuk kita nak memulakan ataupun kita nak memperkukuhkan lagi kita punya perniagaan. Biar betul, Banglo IBS offer harga RM99,000 je. Pening lah bos ni. Ya, janganlah terkejut sangat. Relax je. Dah bos cakap macam tu, kita follow je lah. Menariknya kali ini, Banglo IBS akan melancarkan bersama promosi Banglo IBS Prihatin atau BIP 2023. Prihatin tak kami? Prihatin lah tu. Harga yang ditawarkan serendah RM99,000 sahaja tau. Untuk pengetahuan anda, tawaran ini terhad kepada 25 unit banglo sahaja tau.
Cukup je 25 unit banglo tu di-lock, kami tutup offer. Selain itu, tawaran ini juga kami fokuskan hanya di kawasan sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Selangor, Melaka dan Johor. Kawasan-kawasan lain kena sabar dulu. Reka bentuk yang dipilih untuk menjadi highlight dalam promosi ini adalah Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian yang tertera. Bye! Menarik lagi membincangkan tentang tadi jaringan ini. Boleh saya ceritakan bahawa kalau di luar sana cash is king, tapi mazhab yang Haji adopt ni network is king. Network skill. Betul, falsafah tu. Maksudnya lebih bernilai daripada cash itu. Betul. Saya setuju. Memang itulah yang saya lalui. Dan sebenarnya kepercayaan itu suatu benda yang sangat bernilai, dan kalau kita mengadakan sesuatu perniagaan, bila orang dah trust kepada kita, percaya, maknanya dia akan menerbitkan bermacam-macam peluang, dan dengan peluang tu mungkin boleh mencetuskan satu hasil perniagaan yang baik. Dan kalau kita singkap balik sejarah Nabi Muhammad pun, Rasulullah pun asalnya orang yang tak berharga, tetapi disokong kuat oleh saudagar atau usahawan wanita Sayyidatina Khadijah yang sebelum tu belum menjadi isteri baginda, tapi Sayyidatina Khadijah yakin dengan kebolehan baginda dan yakin dengan kejujuran dia. Jadi itu pun sebenarnya dah mengajar kita sejarah Nabi berjaya dalam perniagaan ialah kerana adanya kepercayaan daripada pemodal yang besar. Jadi hari ini pun sama, ramai anak muda kata nak berniaga perlukan modal. Itulah alasan yang selalu bila saya masuk ke universiti buat program keusahawanan, semua kata nak berniaga je, kami tak ada modal, ayah kami tak kaya. So maknanya silap, maknanya tak sepatutnya begitu. Sebenarnya modal akan datang apabila ada ilmu yang kita boleh dapat daripada ilmu berniaga lah, maknanya yang boleh dapat sebahagiannya daripada pembelajaran formal, sebahagiannya melalui universiti dan kolej, sebahagiannya kita boleh timba daripada orang lain yang boleh menjadi mentor kita. Tapi apabila kita memulakan perniagaan kita yang pertama ataupun sebelum berniaga, orang mesti melihat kita sebagai orang boleh percaya kepada kita. Memang susah lah Iman nak tengok. Kalau saya tengok arah rupa je untuk orang percaya kan. Jadi maknanya dalaman kita sendiri tu kena tanam supaya kita nak menjadi orang yang jujur dan amanah. Jadi maknanya bila kita dah tanam dalam jiwa kita tu dah jadi peniaga yang jujur dan amanah, yang boleh dipercayai, insyaAllah rezeki itu akan datang sendiri melalui proses ataupun